Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 atau 5 bulan lagi, 6 pilihan raya negeri akan diadakan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin mereka boleh menang 4 negeri. Keempat-empat di pantai barat. Mereka berharap mereka boleh menang Terengganu juga dan turunkan majoriti PAS di Kelantan. Ada 77 kerusi di Kelantan. Dan Pakatan dan Barisan khawatir mereka akan kalah 77-0. 77 untuk PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Kalau PAS boleh menang sapu bersih di Terengganu Kelantan, kemungkinan besar Kedah pun PAS boleh ambil juga. Sebab dia punya make up di Kedah ni lebih kurang sama di Terengganu Kelantan. Cuma Terengganu Kelantan dia punya population Melayu 97% lebih dari di Kedah. Sekira Pakatan dan Barisan tak boleh menang di Kelantan, Terengganu dan Kedah, ini bermakna orang Melayu sudah tolak bukan saja Pakatan tapi Barisan juga. Jadi mereka quite desperate. Mereka nak menang di kawasan Melayu untuk membuktikan yang UMNO Barisan dan juga Pakatan masih terima sokongan rakyat Melayu. Sebab mereka kata mereka boleh menang sampai 60% undi Melayu. Tapi mengikut tinjauan, kemungkinan mereka boleh menang hanya 20%. 40% pun tak boleh. Pilihan raya dulu mereka menang 42%. PRU 15 kalau kita campurkan jumlah yang dimenangi oleh Barisan dan Pakatan, about 42%. 42% undi Melayu. Kali ini mungkin tak sampai 20%. Bermaknanya Terengganu dan Kelantan dan mungkin Kedah juga akan kekal di bawah kerajaan PAS. So sekarang ni kerajaan pusat ataupun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang sedia hukuman, punishment untuk rakyat Terengganu Kelantan. Sekiranya Pakatan dan Barisan menang di Terengganu Kelantan, maka mereka akan timbangkan untuk kekal royalti minyak 5%. Sekiranya Kelantan dan Terengganu tidak undi untuk Pakatan dan Barisan, maka kerajaan pusat akan tarik balik royalti minyak sebanyak 5%. Kalau kerajaan pusat tarik balik royalti minyak untuk Terengganu Kelantan, maka Terengganu Kelantan tu sah cerita pembangunan. Dia punya perbelanjaan untuk bayar gaji dan sebagainya pun terjejas. They don't even have money to pay salaries for the state government civil servants. Ini yang akan berlaku. So ini satu warning kepada rakyat Kelantan dan Terengganu, kepada orang Melayu di Kelantan dan Terengganu. Kalau pilihan raya negeri yang akan diadakan bulan Julai atau Ogos ni, kalau orang Melayu Kelantan Terengganu ataupun pengundi dari Kelantan dan Terengganu tidak undi untuk Pakatan dan Barisan, maka royalti minyak 5% tu akan ditarik balik. Akan jadi 0. Sebelum pilihan raya, Anwar sendiri telah janji sekira Pakatan Harapan bentuk kerajaan, sekira dia menjadi Perdana Menteri yang ke-10, serta-merta, kata Anwar. Bukan dalam sebulan ke dalam 100 hari, tak. Serta-merta royalti minyak akan dinaikkan ke 20% dari hanya 5%.
Dan ini yang telah diminta oleh negeri-negeri, bukan saja Terengganu Kelantan, tapi Sabah dan Sarawak juga dah lama mereka berjuang untuk royalti minyak dinaikkan dari 5% kepada 20%. Hari ini Terengganu Kelantan diugut yang royalti minyak ni akan ditarik balik, cancel. Maknanya tu saya kata nak dapat 20%. 5% pun dah tak boleh dah, akan jadi kosong. Dan mengikut Azalina Osman Said dan juga hari ini Rafizi Ramli, Terengganu dan Kelantan tidak ada hak atas minyak sebab dia di luar 3 batu. Dia orang kira 3 batu dari pantai semasa air surut, itu saja hak Terengganu Kelantan. Hingga ke 3 batu, up to 3 miles only. Luar dari 3 batu dari pantai, Terengganu Kelantan tidak ada hak. Bermaknanya royalti minyak tu ataupun minyak tu bukan hak Terengganu Kelantan, jadi royalti 5% tak perlu lagi dibayar. Ini yang terkini tentang royalti minyak Terengganu Kelantan. Ringkas cerita, jangan minta 20%, 5% pun awak tidak akan diberi. Yang sedang diberi 5% akan di-cancel, akan dibatal, ditarik balik. Dan ini akan berlaku sekiranya pilihan raya negeri pada bulan Julai atau Ogos ini, pengundi Terengganu, rakyat Melayu Terengganu tidak undi untuk Pakatan dan Barisan. Kalau Pakatan dan Barisan kalah di Terengganu Kelantan, maka royalti minyak akan di-cancel, awak akan dapat 0, kosong. Ini mesej yang sedang diberi. Sebab apa? Semenjak tahun 77 atau 78 royalti minyak diberi kepada Terengganu dulu. Mengikut PDA 1974, Petroleum Development Act tahun 74. Kalau tak salah tahun 77. Kerajaan pusat atau Petronas mula bayar royalti minyak. Dan royalti minyak tu ada 2 perjanjian. Selain dari PDA, iaitu Akta Parlimen. Akta Parlimen ni boleh anggap sebagai undang-undang lah. Selain daripada Akta PDA, Petroleum Development Act, ada 2 perjanjian. Satu bertarikh tahun 1974, satu lagi 1976, di mana Petronas akan bayar 5% royalti minyak kepada semua negeri di mana ada minyak. Tak kisahlah Selangor ke Perak ke Johor, kalau ada minyak dalam perairan negeri-negeri itu, maka mereka akan terima 5%. 2 perjanjian tahun 74 dan 76. Dan di dalam perjanjian ini disebut bukan saja Petronas akan bayar 5%, tapi akan bayar 5% ni 2 kali setahun cash. Maknanya awal tahun, pertengahan tahun, 2 kali setahun Petronas akan bayar dalam bentuk cash. Dan disebut dalam perjanjian, dan ini adalah royalti minyak. This is to be called oil royalty. Jadi istilah royalti minyak, pembayaran 2 kali setahun, 5% cash, semua ada tertulis di dalam disebut di dalam 2 perjanjian yang ditandatangan. Jadi bermaknanya kerajaan pusat tak boleh nak mengganti cash dalam bentuk lain. Maknanya bina hospital, bina sekolah, dan anggap yang sekolah dan hospital yang dibina ni adalah royalti minyak. Cannot. It's got to be cash. Pembangunan itu perjanjian lain. Itu under the Malaysian Agreement, Federation Agreement, di mana kerajaan pusat wajib memberi pembangunan kepada negeri-negeri yang menyertai Persekutuan Tanah Melayu. It's a separate agreement. The agreement tahun 57. Ini kita cerita agreement ni tahun 74 dan 76. Different agreement. So sekarang kerajaan nak lari dari membayar royalti minyak. Jadi dia kata sekarang ni tak layak pula. Sebab
lebih dari 3 kilometer. Dan kalau kerajaan pusat nak beri pun tak perlu bagi cash. Maknanya kalau kita bina jalan raya, kita anggap tu sebagai pembayaran. Cannot. It's very clear. You must pay twice a year and cash, and it is called royalty minyak. Bukan dalam bentuk pembangunan. So, nampak sangat yang kerajaan pusat ni nak main Terengganu dan Kelantan. Dan ini boleh dikatakan terikat kepada pilihan raya negeri. So, rakyat Terengganu Kelantan indirectly, secara halus, very subtle warning, if Pakatan dan Barisan tak menang pilihan raya negeri akan datang, be ready to go poor. Be ready to go broke and become poor. Kerajaan pusat akan tarik balik dan tidak akan serah. Dan ini telah dibuat juga pada Januari tahun 2000. Selepas pilihan raya ke-10, pilihan raya umum PRU 10, November 99 tahun 1999, apabila mereka kalah di Terengganu Kelantan, Mahathir telah batalkan royalti minyak. Tapi dia masih berilah dalam bentuk cash, tapi dia beri kepada UMNO Terengganu. Masa tu Kelantan tak ada lagi royalti minyak. Dia Mahathir beri kepada UMNO Terengganu, dan Idris Jusso semasa tu ketua perhubungan UMNO Terengganu. Maka no more royalty minyak, dibatal, dan wang ihsan sahaja diberi, tapi bukan kepada kerajaan negeri, kepada UMNO Terengganu. UMNO Terengganu diserah kuasa 5% wang ihsan yang dulu dipanggil royalty minyak, dan UMNO Terengganu boleh buat macam-macam untuk menentukan yang PAS akan jatuh. Dan tahun 2004 memanglah PAS pun jatuh, dan kerajaan negeri Terengganu kembali ke UMNO Barisan Nasional. So dah buat dah dulu, bukan tak pernah buat dulu. Masa zaman Mahathir Perdana Menteri, Januari tahun 2000. Sekarang ni dia akan buat sekali lagi, tapi sekarang ni lagi ganas dari Mahathir. Maknanya dulu sekurang-kurang dia tukar nama dari royalty ke wang ihsan, dan masih beri tapi kepada UMNO Terengganu. Sekarang ni dia akan batal terus, dan dia akan buat melalui undang-undang, iaitu mereka akan declare yang Terengganu dan Kelantan are not entitled to oil royalty. Tidak layak untuk terima royalty minyak. Ini akan dipas di parlimen. So bermaknanya is going to be act of parliament, di mana Terengganu Kelantan tidak lagi akan terima royalty minyak. Tetapi yang anehnya, Sabah Sarawak tak sebut. Sebab Petroleum Development Act dan juga dua perjanjian tahun 74 dan 76 yang ditandatangani oleh Petronas ialah dengan semua negeri, termasuk Terengganu Kelantan, so termasuk Sabah dan Sarawak. So keputusan yang dibuat bagi Terengganu Kelantan akan ikat juga Sabah dan Sarawak. Macam mana dia cancel royalty minyak untuk Terengganu Kelantan atas alasan minyak tu di luar Tiga Batu dari pantai, tapi bagi Sabah Sarawak tak cancel, masih kekal. Ini akan menjadi masalah besar. Whatever they do to Terengganu Kelantan will happen also to Sabah dan Sarawak. Which means kalau cancel royalty minyak di Terengganu Kelantan, maka perlu juga cancel royalty minyak untuk Sabah dan Sarawak. Kalau tidak, you cancel royalty minyak di mana negeri itu 97% Melayu, tapi di mana Sabah Sarawak bukan negeri Melayu, you tidak cancel. Nampak sangat you ni, sasaran you, target you ialah orang Melayu. Kerana orang Melayu tidak sokong Pakatan dan Barisan. Is all about political support. So what happen kalau Barisan dan Pakatan menang pilihan raya negeri di Terengganu Kelantan? Adakah diorang akan terus dengan tindakan iaitu minyak oleh kerana di luar Tiga Batu, maka Terengganu Kelantan tidak layak untuk terima royalty minyak,
ataupun mereka akan teruskan rancangan mereka untuk membatal royalti minyak, tarik balik royalti minyak dari Terengganu dan Kelantan. So kalau Pakatan dan Barisan menang Terengganu Kelantan dan dia orang buat U-turn, maknanya sekarang okey, Terengganu Kelantan entitled, berhak untuk terima royalti. Nampak sangat tindakan ini ialah satu tindakan untuk beri warning, ugut, threaten Terengganu Kelantan untuk undi untuk Barisan dan Pakatan. It will be seen too obvious. So ini akan jadi satu dilema sebab dia orang buat kecoh ni. Hazalina lah umum, termasuk Rafizi Ramli hari ni juga umum, yang Terengganu Kelantan tidak berhak, not entitled untuk terima royalti minyak. Now, are they going to U-turn selepas pilihan raya negeri ataupun teruskan dan maknanya keputusan untuk membatal atau cancel royalti minyak? They are definitely playing with fire, this kerajaan, untuk menafi hak Terengganu Kelantan atas alasan mereka tidak berhak, oleh kerana undang-undang berkata apa di luar Terengganu Kelantan 3 batu punya jarak, a distance of 3 miles from the shore, ukur dari low tide, bermaknanya they are now changing the entire policy. Dan perlu PDA ni, Petroleum Development Act ni perlu dipinda. And ini ke cara mereka nak menang balik sokongan Melayu, ataupun di Terengganu Kelantan akan datang ni pilihan raya negeri, akan berlaku Perikatan menang, PAS dan Bersatu menang 77-0. Dan sekiranya orang Melayu tarik sokongan dari Barisan dan juga Pakatan, maka kerajaan tidak boleh tahan lama. Sebab di dalam UMNO sendiri, 26 ahli parlimen UMNO, ramai yang tidak setuju UMNO dan Barisan duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan mereka ada cadangan. Ini Lokman sendiri umum malam tadi. Lokman mendedahkan yang dari 26 ahli parlimen UMNO, 12 tidak setuju, tidak sokong tindakan Zahid Hamidi untuk duduk di dalam kerajaan. So bermaknanya bulan ini, selepas pemilihan parti UMNO ni, jawatan-jawatan di dalam UMNO selain dari Presiden dan Timbalan Presiden, sekiranya semua yang menang atau majoriti yang menang, grup anti Zahid Hamidi tidak menyokong Zahid Hamidi, maka Zahid Hamidi pun boleh tumbang. Dan sekiranya Zahid Hamidi tumbang, kerana dalam MKT ni majoriti orang yang tak suka dia, orang yang tak sokong dia, maka apabila berlaku Zahid Hamidi ni dipaksa atau ditekan untuk letak jawatan sebagai Presiden UMNO, maka UMNO Barisan Nasional akan keluar dari kerajaan. Dan Sabah Sarawak kemungkinan besar sekiranya itu berlaku, mereka juga akan keluar dari kerajaan. Sebab sekarang ni janji Anwar bahawasanya mereka akan terima 20% royalti minyak ni tidak akan berlaku. Mungkin apa yang akan berlaku, 5% yang mereka terima ni akan dibatal, maka mereka akan keluar dari kerajaan. Sekiranya sekiranya Perikatan Nasional boleh janji bukan saja Terengganu Kelantan tapi Sabah Sarawak, yang royalti minyak tu mungkin bukan saja akan dikekalkan tapi akan dinaikkan. Mungkin kalau tak 20% pun 10%, maka Sabah Sarawak akan join Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan. Mereka akan keluar dari kerajaan dan akan bersatu dengan Perikatan Nasional dan orang-orang UMNO atau orang Barisan Nasional yang juga keluar dari kerajaan dan tidak lagi menyokong kerajaan Anwar Ibrahim atau kerajaan Pakatan Harapan.
So dia orang jangka all this is going to happen dalam 2-3 bulan. Jangkaan dia orang, dan ini pun orang UMNO sendiri pun dah cakap, ada satu komplot atau konspirasi yang nak menjatuhkan kerajaan dalam masa 2 atau 3 bulan lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.